I'm a spiritual playboy. Lelaki ini dia mendakwa dirinya adalah Tuhan, tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati. Dia membawa satu ajaran yang pernah menjadi fenomena di Amerika Syarikat, dan ajaran dia itu bertapak di Malaysia. Osho atau gerakan Rajneesh adalah satu ajaran yang dibawa oleh seorang lelaki India bernama Bhagwan Sri Rajneesh. Kumpulan ini dulunya dikenali sebagai Rajneeshis atau orang oren kerana pakaian mereka berwarna oren dan kemudian berwarna merah. Ajaran ini sangat kontroversi pada tahun 1970-an sehingga tahun 1980-an, yang mana ia aktif di India dan Amerika Syarikat. Ajaran gerakan ini sangat diterima baik di Amerika Syarikat, terutama di Oregon yang mereka membina komuniti Osho pada tahun 1980-an, yang mana tempat itu dinamakan sebagai Rajneeshpuram. Rajneesh berasal di Madhya Pradesh, India. Dia lahir dalam keluarga yang beragama Jainism. Pada usia kecilnya, dia terkenal dengan sikap mahu membangkang dan memberontak. Pada masa yang sama, Rajneesh sangat kritis terhadap agama. Dia tertarik dengan kaedah untuk mengembangkan kesedaran, termasuk kawalan pernafasan yakni pranayama di dalam praktis yoga dan juga meditasi di kalangan masyarakat yogi di India. Malah dia juga mendalami ilmu mistikism dan hipnosis yang sinonim dengan apa yang dibawa oleh Hinduism. Pada tahun 1970, Rajneesh mula memperkenalkan acara meditasi secara terbuka, yang mana dia memperkenalkan kaedah meditasi dinamik. Meditasi yang diperkenalkan oleh Osho ini memperkenalkan kaedah pernafasan yang sangat ekstrim dengan diiringi muzik serta tarian. Pada 26 September 1970, dia mula mewujudkan komuniti muridnya atau dikenali sebagai New Sannyasins. Para pengikutnya mula mengenakan pakaian tradisional berwarna oranye. Pengikut mereka juga disuruh untuk memakai mala atau juga biji tasbih di leher, dan pada masa yang sama disertakan loket yang bergambar wajah Osho. Itu merupakan cara untuk mendidik ketaksuban kepada pengikut-pengikut Osho terhadap beliau. Pada tahun 1971, dia menukar nama gelaran kepadanya iaitu dengan nama Bhagwan Sri Rajneesh, yang mana secara literalnya ia bermaksud Tuhan Rajneesh. Pada waktu itu, pengikutnya mula melihatnya sebagai Tuhan manusia yang membawa aspirasi mendamaikan dunia. Ceramah Rajneesh dari tahun 1974 sehingga 1981 telah dirakamkan audio dan juga rakaman video serta mencetak ceramahnya untuk diedarkan seluruh dunia. Setelah itu, ia mendapat tempat dan juga mendapat sambutan di Amerika Syarikat. Sambutan dari masyarakat Amerika Syarikat telah membuka ruang kepada Rajneesh untuk pergi ke Amerika untuk menyebarkan pengaruhnya. Salah seorang pengikut Rajneesh telah menandatangani kontrak pembelian tanah di Oregon dengan harga 5.75 juta USD. Dan tanah ladang itu adalah seluas 64,220 ekar dan ia diberi nama Rancho Rajneesh, dan Rajneesh mula berpindah ke sana pada 29 Ogos 1981. Penempatan komuniti pengikut Rajneesh ini telah menimbulkan ketegangan dengan penduduk kampung di wilayah tersebut. Natijahnya, konflik dengan penduduk setempat semakin meningkat dengan permusuhan yang semakin menjadi-jadi di antara kedua-dua belah pihak. Pada sekitar tahun 1984, berlaku konflik di kalangan pengikut Rajneesh. Berlaku serangan bioterror, yakni penyebaran salmonella yang berbahaya dari ahlinya yang merupakan warga Amerika Syarikat, yang mana serangan itu memberi kesan kepada masyarakat Oregon dan Dallas. Mereka meracuni produk salad dengan salmonella di restoran dan kedai tempatan sehingga meracuni seramai 751 orang. Setelah konflik bioterror yang dilakukan oleh pengikut Rajneesh itu cukup untuk pihak berkuasa memberi tekanan kepadanya. Akhirnya, pada bulan November 1985, Rajneesh kembali pulang ke India. Dia disambut oleh murid-muridnya dari India, dan pada masa yang sama mereka mengecam Amerika Syarikat. Pada bulan November 1987, kesihatan Rajneesh mula merosot, dan dari masalah kesihatan itu membawa kepada kematian Osho. Osho meninggal dunia pada 19 Januari 1990. Abu mayatnya diletakkan di bilik tidurnya yang baru dibina di rumah Lao Tzu,
di Assam di India. Di atas marmar kuburnya itu tertulis, Osho tidak pernah lahir, tidak pernah mati, hanya menziarahi planet bumi ini antara 11 September 1931 sehingga 19 Januari 1990. Pengikutnya mendakwa dia tidak pernah dilahirkan dan dia tidak pernah meninggal dunia, tetapi dia memiliki kubur. Oleh kerana Rajneesh lahir dalam keluarga yang beragama Jainism, maka kesan keimanan Jainism sangat mempengaruhinya. Jainism antara agama yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Seperti agama Buddha juga tidak mempercayai Tuhan, dan kedua-dua agama ini dikategorikan sebagai falsafah Nastika, yakni kelompok falsafah di India yang tidak memiliki kepercayaan Tuhan. Pada akhir tahun 1981, melalui setiausahanya bernama Ma Anand Sheela, dia mengumumkan permulaan agama Rajneeshism, yang asasnya adalah serpihan yang diambil daripada pelbagai wacana dan wawancara yang diberikan oleh Rajneesh selama bertahun-tahun. Pada bulan Julai 1983, Rajneesh Foundation International menerbitkan sebuah buku setebal 78 halaman. Buku itu berjudul Rajneeshism: An Introduction to Bhagwan Sri Rajneesh and His Religion. Menurut konsep ketuhanan yang diimani Osho dalam bukunya I Am That, dia mengatakan Tuhan itu bukanlah bersifat pribadi. Tuhan itu hadir, yakni lahir dalam diri, dan bukan bersifat pribadi yang mencipta dan mengatur alam. Dengan kata lain, dia menolak konsep ketuhanan seperti dalam agama Yahudi, Islam dan juga Kristian. Baginya, segala-gala ibadah yang dilakukan oleh penganut agama di dunia ini adalah sia-sia. Apa yang penting bagi Osho ini, mereka menekankan meditasi merupakan ritual utama mereka. Bagi Osho, dengan bermeditasi, seseorang itu boleh merasai ketuhanan dalam diri. Osho telah memperkenalkan banyak jenis meditasi, dari cara yang atas sehingga cara yang paling ekstrim. Dinamik meditasi ini merupakan yoga yang paling terkenal buat ajaran Osho. Pranayama ataupun kaedah pernafasan yang ekstrim itu membawa penganutnya merasai trans atau berasa khayal dan tidak sedarkan diri. Dari pengamalan itu, dia mendakwa ia sebagai jalan ritual kerohanian bagi mereka. Menurut buku 60 Agama Baru di Malaysia, saya telah mendedahkan gerakan Osho di Malaysia. Ia mula ditubuhkan pada tahun 2014 oleh seorang pengikut aliran kerohanian Osho yang merupakan lelaki tempatan berbahasa Cina yang bernama Jason Cao. Majoriti pengikutnya adalah terdiri dari masyarakat Cina dan kerap juga dihadiri pelancong dari pelbagai negara barat. Realiti di Malaysia ini sangat mudah dan juga aktif. Gerakan agama baru datang bertapak di Malaysia, dan ia merupakan satu fenomena yang kurang baik jika ia diteruskan berleluasa tanpa ada sebarang sekatan ataupun tapisan. Ini kerana ia boleh mewujudkan pelbagai pertembungan di antara aliran agama. Malah wujud gerakan agama-agama baru ini berdayah kepada kumpulan masyarakat yang bukan daripada penganutnya. Seperti mana telah didedahkan sebelum ini, terdapat banyak kes di kalangan penganut agama baru ini, mereka aktif berdayah kepada masyarakat Muslim, terutama di kalangan masyarakat orang Melayu. Malah terdapat kes yang jelas di kalangan penganut agama baru ini, mereka berdayah kepada pelajar-pelajar kita. Nasihat saya sebagai orang awam dalam isu ini, pertama adalah perlu mengenal kumpulan-kumpulan agama baru ini yang datang bertapak di negara kita. Kedua adalah mengenal pasti bagaimana cara mereka berdayah kepada pelajar-pelajar kita. Apakah akidahnya, apakah kaedahnya, dan apakah simbolik di setiap upacara dan juga program mereka anjurkan bersama dengan masyarakat kita. Yang ketiga, seperti mana mereka datang untuk berdayah kepada kita. Kita sebagai Muslim adalah lebih bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Islam kepada mereka. Tanggungjawab dakwah kita kepada mereka adalah dengan menyebarkan agama Islam dan juga menyebarkan mesej kebenaran ini kepada mereka. Malah kita dituntut di dalam Al-Quran, Allah menyebut, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga memberi pendidikan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Saya Ahmad Ikram Muhammad Nur. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri-siri video yang akan datang. Assalamualaikum.